Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. Yang dihormati Tuan Pengurusi Surah Al-Ukhwah UK Bistari, Saf Ahli Jawatan Kuasa, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan-tuan guru, para alim ulama, datuk-datuk, datin-datin, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Syukur pada Allah Ta'ala kita dapat meneruskan ibadah puasa di siang hari dan meneruskan ibadah tarawih di malam hari. Dan insya-Allah saya yakin malam nanti ramai kita akan terus bertahajud, baca Quran, zikrullah dan lain-lain lagi. Hidupkan Ramadan ini dengan perkara yang memberikan manfaat. Salah satu maksud takwa, tuan-tuan, iaitu kita mengenepikan kehendak kita demi kita nak memberikan keutamaan kita pada Allah. Itu salah satunya. Padahal tuan-tuan, boleh je kita tak datang tarawih di surau ni, tapi kerana kita nak memberi keutamaan kita pada Allah, kita menolak kemahuan kita. Itu satu bentuk takwa, ya. Begitu juga kita ada pilihan untuk kita pulang tak nak tengok tazkirah ni, walaupun tak wajib, tapi kita mengenepikan kehendak diri kita nak minum kopi dan sebagainya, mungkin nak lepak, ada gaung suruh berhenti apa. Yeah. Test 1, 2, 3. Boleh? Test, okey Jadi kita ada pilihan. Pilihan tu pada kita, walaupun dia tak wajib, tapi kerana takwa itu kita menolak kemahuan kita. Itu salah satu bentuk takwa, ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Imam Al-Ghazali rahimahullah taala menyebutkan kita ni ada waktu kita ni levelnya seolah-olah duduk macam level malaikat, manusia ni. Ada waktu kita boleh duduk sama level macam binatang. Dan na'udzubillahi min zalik, ada ketika kita boleh duduk macam level syaitan. Iman para malaikat yazid wala yanqus. Iman para malaikat meningkat, tak pernah turun-turun. Iman manusia yazid wa yanqus, ada naik ada turun. Imannya syaitan la yazid, ya, yanqus wa la yazid, iaitu menurun, tak naik-naik, turun je. Jadi tuan-tuan, kata Imam Al-Ghazali, manusia ni boleh berubah-ubah. Kita boleh jadi macam malaikat, kita boleh jadi macam syaitan, ataupun kita boleh jadi macam binatang. Binatang yang tidak ada akal. Dan waktu bilakah kita mampu duduk level macam malaikat? Memang kita bukan malaikat, tapi level tu macam dekat-dekat malaikat. Saya nampak tak ada lain melainkan Ramadan lah satu-satu bulan yang kita boleh duduk level macam tu, ya. Sebab wajib puasa, kita puasa. Dan saya kira Ramadan lah satu-satunya bulan yang banyak kita solat sunat. Bulan lain mungkin tak banyak. Jaranglah kita boleh solat malam 8 rakaat. Biasa tahajud mungkin 2 rakaat, paling banyak 4 rakaat. Jarang buat 8. Tapi Ramadan kita buat 8, at least ada yang buat 20. Nanti tahajud pula. Bulan lain mungkin kita jauh dengan Quran, tapi Ramadan kerana suasana Quran tu dihidupkan dengan tadarusnya, dengan peringatan demi peringatan tentang Quran dan sebagainya, maka kita banyak baca Quran. Puasa pula, Allah. Maknanya inilah satu bulan yang dapat membentuk diri kita. Oleh kerana itu Nabi kata,
idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidati syayatin. Bila datang Ramadan, Allah buka pintu syurga, tutup pintu neraka, syaitan dia belenggu. Syaitan dia belenggu ni macam-macam lah ya. Ada tafsir, ada syarah mengatakan syaitan tu memang dirantai ya. Ada yang mengatakan syaitan-syaitan yang besar-besar tu dirantai. Cuma dia punya apa nama, yang praktikal, yang intern tu dia buat macam biasa je. Dia kerja dia kan. Tapi yang bos-bos tu mungkin tak boleh gerak. Tapi yang kecil-kecil ni dia masih lagi. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, oleh kerana itu saya melihat inilah satu bulannya yang mana kita nak membentuk diri kita menjadi insan yang paling tidak lebih baik pada sebelum-sebelumnya. Saya nak baca satu hadis tuan-tuan ya. Hadis ni agak menarik juga untuk kita kongsikan bersama. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah ya. Hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqihun wahidun asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidin. Makna hadis ni daripada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ni siapa? Sepupu Nabi, sahabat Nabi, merangkap sepupu Nabi, dan wafatnya di Taif. Sebab tu kalau kita pergi ke Taif, mungkin kita akan ziarah ya Masjid Ibnu Abbas ya, sahabat Nabi ni. Ini antara sahabat yang sangat alim dalam ilmu Al-Quran. Okey. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang yang faqih ataupun seorang yang alim yang faqih ya, lebih kuat pengaruhnya atas syaitan daripada 1000 abid. Maksudnya begini, satu orang alim lebih ditakuti oleh syaitan berbanding dengan 1000 orang abid. Abid ni ahli ibadah lah ya, ahli ibadah. Kenapa syaitan tak takut dengan ahli ibadah? Beza ya antara ahli ibadah dengan alim. Abid ahli ibadah, alim orang yang berilmu. Sama ke? Tak sama, levelnya tak sama. Dalam Al-Quran pun Allah Ta'ala menyebutkan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah memberikan orang-orang yang berilmu itu beberapa darjat. Allah mengangkat martabat orang yang berilmu ya. Dalam hadis banyak menyebutkan tentang apa nama, fadilat orang yang berilmu. Dan kalau kita melihat Nabi SAW lebih mengutamakan golongan ulama, iaitu orang alim berbanding dengan abid. Kalau dia alim, insya-Allah dia abid. Kalau dia abid, belum tentu dia alim. Beza ya. Sebab tu kalau boleh Ramadan ni kita nak jadikan kita ni sama-sama bukan sekadar abid. Abid ni ahli ibadah je, tapi tak tahu apa-apa. Kalau boleh kita jadi naik satu level, aku nak jadi abid yang alim. Sebab apa? Sebab kalau kita duduk di level abid, mudah ditipu oleh syaitan. Sebab Nabi kata satu orang alim lebih ditakuti oleh 1000 orang abid ya? Kenapa ya? Kenapa syaitan cukup takut dengan orang alim? Ada 3 sebab tuan-tuan. Kenapa syaitan cukup takut? Yang pertama, orang alim dia tahu cara nak lawan syaitan. Sedangkan abid dia tak tahu nak cara macam mana nak lawan. Contoh ya, ada satu kisah tuan-tuan. Ada seorang alim ni, dia mengajar di masjid, dibuka kitab, dibaca kitab. Allah Ta'ala bagikan dia ilham, mencurah-curah idea. Lisannya cukup lancar, idea dia macam-macam datang. Orang pun seronok dengar dia punya ceramah. Mari perasaan besar diri, ujub. Ini biasa berlaku ni. Saya pun takut juga. Ni berlaku pada si hamba Allah ni, si alim ni. Dia kata, mari makin rasa ujub, makin ujub. Dia kata tak boleh ni. Dia kata mengarutlah ujub ni. Dia pun tutup kitab, dia balik rumah. Awal dia habis hari tu. Sampai di rumah, bapak dia tegur, kenapa awal benar balik ni? Bapak dia alim juga.
Saya tak boleh lah bapak tadi duk mengajar tadi mari Allah bagi ilham macam-macam, rasa syok pula berhentilah ujub, dah ditipu syaitan. Dia kata kena pengaruh syaitan mengarut Bapak dia kata apa? Sebenarnya kamu dah kalah dengan syaitan. Kamu berhenti tutup kitab awal tu, maknanya kamu dah kalah dengan syaitan. Sebab memang syaitan nak suruh kamu berhenti mengajar. Rupanya kamu dah ditipu oleh syaitan. Sepatutnya kamu teruskan je, lawan perasaan tu. Sebab memang kerja dia suruh kita berhenti buat baik. Dia marinya perasaan macam-macam. Sepatutnya kalau orang alim dia tahu, lawan, jangan diikutkan sangat perasaan tu. Itu kalau orang alim. Kalau kita pula tuan-tuan, balik haji, balik umrah contoh, tak pernah pakai jubah. Pakai jubah balik umrah ni, pakai jubah tengok dia cermin, nampak segak pula ni. Nama aku nak pergi surau ni, pakai jubah ni tak apa kena pula rasanya. Kalau ditolak jadi imam, sudah katanya, buka balik jubah tu. Tempah mahal-mahal di Mekah tu tak pakai pun, akhirnya buka jubah tu. Sebab apa? Nanti orang tolak jadi imam. Kalah dengan syaitan. Sebenarnya itulah tanda riak. Fudail bin Iyad kata, tarkul amal li ajlin nas riak. Meninggalkan satu amal kebaikan sebab manusia, itulah riak. Tadi nak pakai jubah tadi takut siapa? Takut orang tolak jadi imam. Itu riak lah tu. Nampak tak? Jadi kerana itu kita telah ditipu oleh syaitan. Sebab itu ahli ibadah mudah ditipu oleh syaitan. Nampak macam bagus tapi sebenarnya tertipu dengan iblis dan syaitan. Sebab itu orang alim sangat ditakuti oleh syaitan, kerana orang alim dia tahu cara macam mana nak lawan syaitan. Adapun abid dia gagal. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kemudian yang kedua, kenapa syaitan cukup takut dengan orang alim? Sebab apa? Sebab orang alim itu boleh memberi bimbingan pada orang lain, sedangkan abid diri dia sendiri pun tak boleh nak bimbing. Dia rasa macam betul, padahal diri dia sendiri pun tak betul. Oleh kerana itu iblis dan syaitan cukup takut dengan orang alim, sebab orang alim tu boleh memberi bimbingan pada orang lain. Ada satu kisah tuan-tuan, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, seorang waliullah. Saya pun tak ingat pernah cerita ke tak pernah di sini. Satu malam dia keluar, dia nampak di langit ada satu macam lembaga besar, awan yang bergerak-gerak membentuk satu makhluk. Lalu terdengarlah satu suara daripada langit menyeru, memanggil namanya, Ya Abdul Qadir, Anallah Rabbuka. Begitulah lebih kurang Wahai Abdul Qadir, aku ni Allah, Tuhan kamu. Hari ini aku telah menghalalkan apa yang telah diharamkan atas diri kamu. Yang suara tu kata, aku ni Allah, Tuhan kamu. Aku menghalalkan apa yang telah diharamkan atas kamu. Saya nak tanya soalan kepada tuan-tuan sekalian. Kalau benda ni berlaku pada kita, apa kita rasa? Kita kata apa? Aku ni dah jadi Rasul ke? Turun wahyu pula ke ni? Ni kan benda pelik berlaku. Panggil nama aku pula tu. Nama kita dia panggil, Ya Hasan. Sudah. Aku ni Allah, Tuhan kamu. Aku telah menghalalkan atas diri kamu saja. Yang haram dah dihalal untuk kamu. Orang lain tak ada kamu je, sebab kamu telah diangkat martabatnya. Kita kata esok buat press conference, saya malam tadi telah diangkat menjadi Rasul. Itu mari Rasul Melayu tu. Surah Yasin diturunkan padanya. Turunnya di Malaysia. Jadi pelik. Na'udzubillah min dzalik. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi Abdul Qadir Al-Jilani kata apa tuan-tuan? Ya syaitan, iblis, berambuhlah kamu. Tak salah menipu, menor nampak gayanya. Nampak menor lah menipunya, kata Syekh Abdul Qadir. Iblis kata apa? Suara tadi dia kata apa? Akhirnya suara tu hilang dan dia kata apa? Wahai Abdul Qadir, kamu telah diselamatkan kerana ilmu kamu, sedangkan telah ramai yang aku sesatkan dengan cara begini, tapi kamu selamat sebab kamu orang yang berilmu. Tapi orang alim dia tak kata atas ilmu dia. Dia kata apa? Kerana ini rahmat Allah, bukan kerana aku. Orang tanya pada Syekh Abdul Qadir, macam mana kamu tahu yang itu iblis? Kalau kami rasa betul lah tu Tuhan.
Kamu tak perasan ke apa dia cakap? Dia kata perkara yang diharamkan itu telah dihalalkan atas aku. Mana mungkin perkara itu berlaku? Bukankah syariat itu dah selesai? Al-Quran hadis dah selesai. Nabi dah kata halal tu jelas, haram tu jelas. Mana boleh tiba-tiba yang haram jadi halal? Nampak sangatlah tipunya. Kerana dia ada ilmu. Orang begini insya-Allah dia boleh bimbing orang lain. Tapi dapat kalau kepada Abid ni tadi begini, dia kata apa? Sebenarnya wahyu dah berubah katanya. Malam tadi aku dapat wahyu pegang perempuan halal yang bukan mahram, boleh kahwin 10 je. Nampak tak? Habis rosak. Sebab tu mari ajaran-ajaran sesat tu. Sebab dia rasa dia betul, padahal tipu daya syaitan je. Na'udzubillah min dzalik. Baik tuan-tuan, yang ketiga, kenapa iblis dan syaitan cukup takut dengan alim ulama? Kerana orang alim dapat menyelamatkan orang yang sesat, sedangkan abid dia tak dapat nak selamatkan siapa-siapa. Ada kisah yang masyhur yang mana hadis sahih yang 99 kita dah tahu cerita tu kan, 99 dibunuhnya, akhirnya jumpa siapa yang ke-100? Dia jumpa abid. Nampak macam bagus, tapi dia abid. Tuan Syekh, saya ni dah bunuh 99 orang. Gamaknya Tuhan ampun tak dosa kema. Dosa kema, dosa saya, teman-teman ya, dosa teman. Si abid dia kata, satu orang bunuh pun dosa besar. Ini 99, leboh katanya. Tak mandang masa depan katanya. Udahlah tu, nampak gaya tak usahlah diharapkan sangat. 99 kan bunuh, pasal apa? Tamak benar katanya. Dia pun geram, dia bunuh si abid ni. Geram no aku bunuh cukup 100. Tengok. Tapi taubat tu nak ada, dia mari jumpa yang ke-101. Siapa? Alim. Tuan Syekh, saya ni nak taubat. Tengok kata alim apa? Allah tu maha pengampun. Nabi kata innallah yaqbalu taubah ma lam yugharghar. Allah itu penerima taubat selagi mana nyawa belum sampai di kerongkong, ya, sebelum matahari terbit di barat. Allah maha pengampun. Pergilah kamu ke negeri sana, yang sana lebih baik tempatnya, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kamu. Nampak jawapan si alim. Akhirnya dia mati di pertengahan jalan, perebutan antara malaikat nak bawa neraka ke syurga, akhirnya bawa ke syurga kerana jawapan si alim tadi tuan-tuan. Orang alim punya jawapannya menyelamatkan si pembunuhnya tadi. Kalau dia jumpa 1000 orang abid, mungkin dia bunuh orang ramai lagi. 100 orang dia bunuh. Kalau dia jumpa abid yang ke-101, yang 101 pun mati juga. 200 orang ni mungkin 200 orang dia bunuh. Tapi seorang alim yang dia jumpa, selamat dia. Nampak tak? Sebab itu iblis dan syaitan cukup takut dengan orang alim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, oleh kerana itu begitu tuan-tuan, kita mungkin bukan ulama, tapi paling tidak kita jadi orang yang penuntut ilmu, yang suka ilmu. Tambah zaman sekarang ni ilmu semakin kurang ya. Oleh kerana itu tuan-tuan, kita tengok begini ya. Ada satu kisah yang saya tutup dengan satu kisah ni, kisah orang alim di Mekah, ya, seorang ulama di Mekah yang besar di Mekah. Hari Ashura disunatkan kita puasa ikut hadis Nabi. Nabi kata siapa yang puasa hari Ashura diampunkan dosanya yang tahun lepas, tahun lalu, ya. Sunat puasa hari Ashura. Tuan guru ni, syekh ni, dia kata dekat anak murid dia, kamu pergi esok hari Ashura kan, panggil semua ulama-ulama di Mekah ni datang, esok aku nak buat kenduri katanya. Ya, esok aku nak buat kenduri. Anak murid terkejut. Esok hari Ashura tuan guru. Pak apa, panggil je aku nak buat kenduri. Panggil syekh-syekh besar di Mekah ni datang, kata aku jemput. Tapi barangkali para ulama di Mekah ni akan puasa esok hari. Tak apa, panggil je. Maka anak murid ni pun panggil syekh-syekh di Mekah ni datang kenduri tu. Maka hari Ashura tu, maka tok guru besar ni hidangkan makanan dan semua orang makan. Yang hari tu semua makan. Pelik anak murid ni, dia pun ni tak puasa ke? Bila habis semua balik, tok guru besar ni kata apa? Wahai anak muridku, tengok yang datang tadi tu semua ulama. Kalau kamu nak kenal ulama, mereka lah ulama. Kenapa? Sebab mereka tahu yang mana satu lebih diutamakan, jemputan kenduri
memuliakan hati guru itu lebih mulia, lebih besar daripada puasa sunat. Nampak tak? Sebab tu mereka tahu yang mana lebih aulawiyatnya. Itu ilmu tu penting. Itu tak apa para ulama. Kalau kita contoh tuan-tuan, contoh kita balik rumah mak kita, katakan hari Khamis ni, bukan bulan Ramadan lah, hari Khamis kita balik rumah mak kita, kita ni rajin puasa Isnin Khamis, tak pernah tinggal. Contohnya balik rumah mak kita, jarang jumpa mak. Mak tahu kita nak balik, masak sedap-sedap ni, anak aku nak balik dah ni. Sampai di rumah mak dah hidang nasi semua, mak kita jemputlah makan, aku dah masak ya, pajeri neneh kamu suka ni. Contoh, saya memang suka lah pajeri neneh mak saya masak, kegemaran kan. Ni mak masak pajeri neneh, kamu balik mak suka, mak kamu suka kan mak buat. Kita katakan mak kata, mak hari ni puasa lah mak, sayang nak buat puasa lah. Ini tak reti namanya tuan. Nampak bagus tak? Nampak bagus. Tapi sebenarnya inilah namanya abid. Dia tak tahu mana satu lebih diutamakan. Kecil hati ibu tu. Memanglah mak tak kata apa, tapi orang puasa, tak apalah, buka puasa nantilah buka. Tapi hati ibu tu mungkin dia kecewa. Penat aku masak. Sepatutnya kalau dia alim, dia tak payah cakap dia puasa, diam-diam sudah buka puasa makan. Meraihkan hati ibu tu lebih diutamakan daripada puasa sunat tu. Ni kita kata kepentingan ilmu. Khutbah Jumaat contoh, kita dengar khutbah Jumaat, tapi ada orang di belakang meratib la ilaha illallah. Nampak bagus tak? Nampak bagus, tapi jahil sebenarnya tuan. Lebih afdal dia mendengar khutbah walaupun dia tak faham. Lebih baik dia tidur daripada dia meratib tuan. Kalau tertidur lah kan, macam mana? Nampak macam bagus amalan, tapi Nabi suruh dengar khutbah, bukan suruh berzikir. Dia sibuk baca Quran di belakang. Nampak bagus baca Quran, Masya Allah. Padahal itu jahil namanya tuan. Itulah namanya kepentingan ilmu. Ini nampak macam betul, tapi sebenarnya ditipu oleh iblis dan syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Oleh kerana itu tuan-tuan, teruskan menuntut ilmu ya, teruskan kita menambah ilmu. InsyaAllah dengan ilmu ini, Ramadan ini banyak peluang ilmu. Kalau surau kita buat majlis ilmu, raikan ya, InsyaAllah. Tuan-tuan, cuma satu nak bagi tahu, kalau mana-mana guru datang sekalipun, kalau kita tak suka dengannya, jangan mengata dia. Tuan-tuan jangan mengata saya tuan-tuan. Ya, kalau tak suka jangan mengata ya. Saya tak katalah saya alim ya, tapi mana-mana guru yang mengajar, kalau boleh kita tak suka, jangan kita mengata dia. Sebab ada satu hadis Nabi kata, dan ini hadis qudsi, sesiapa yang memusuhi wali-wali aku akan perangi dia. Takut-takut tuan guru yang datang depan kita, bukan saya tuan-tuan ya. Saya ni kuali je ya. Yang tok guru datang tu mungkin dia wali Allah. Dia mungkin cakap dia bosan tuan-tuan, tapi dia wali Allah. Kita duk ngata di kedai kopi, apa benda lah tok guru tu mengajar, boring betul lah. Tuan-tuan mengata dia tuan-tuan. Kata Ibnu Asakir, daging ulama ni tuan-tuan bisa tuan-tuan. Jangan main-main. Daging para ulama ni bisa sebab mungkin dia wali Allah. Kalau kita benci dengan dia, Allah perangi kita. Allah sebut dalam hadis qudsi, siapa yang memusuhi wali-wali aku, wali-wali aku ni siapa? Antaranya para ulama. Allah kata Allah perangi mereka, hidup tak berkat tuan-tuan. Ada seorang ulama namanya Imam Zurnuji kata, kalau kita menyayangi para ulama, kita menyayangi orang-orang alim, InsyaAllah kalau kita tak jadi ulama sekalipun, nanti anak kita akan jadi ulama. Kalau bukan anak kita, mungkin cucu, kerana berkat kita menyayangi orang-orang berilmu, sebab mereka ni kekasih Allah. Jadi Masya Allah tuan-tuan, raikan ya para ilmuwan ya. Kalau kita tak setuju tuan-tuan, lebih baik diam daripada berkata-kata. Takut dia wali Allah sahaja. Yang mudah-mudahan kita sama-sama kita menuntut ilmu, tambahkan ilmu, ambil semangat Ramadan ini untuk kita cari lagi ilmu Quran, hadis, apapun ilmu, asalkan ia mengingatkan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Yang baik pada Allah, yang lemah tu atas kekurangan diri saya sendiri. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahil hidayah wat taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.